Brain binder ni adalah satu alat perubatan yang kita gunakan untuk pesakit yang mengalami trauma dan trauma yang mengakibatkan kepatahan tulang pelvis ataupun tulang anggota bawah seperti femur dan sebagainya. Jadi bila mereka yang mengalami kecederaan ini selalunya akan mengalami pendarahan yang banyak lah. Jadi BRIM ni digunakan untuk membantu mengawal pendarahan dan dalam proses itu akan cuba menyelamatkan nyawa mangsa yang mengalami kecederaan tersebut. Jadi memang betul apa yang Tuan tadi mengatakan bahawa BRIM ni sebenarnya dihasilkan, nama BRIM ni adalah nama mereka yang terlibat dalam proses mereka bentuk penciptaan alat BRIM ni, iaitu B itu ialah untuk Bala ataupun Bala Krishnan, R tu ialah untuk Radhi ataupun Dr. Radhi, I, Ismail, saya, dan M lah untuk Muhammad. Jadi kami berempat sebenarnya telah bekerjasama menyelidik dan menghasilkan BRIM. Okey, sebenarnya idea untuk mencipta alat ni dah lama, daripada tahun 2005 lagi, sehingga BRIM ni mulanya dicipta pada 2006. Jadi pada masa dahulu kami dapati bahawa pesakit yang mengalami kecederaan trauma dan mengalami kepatahan pada tulang femur ni dan juga tulang pelvis ni, apa yang berlaku ya kami terpaksa menggunakan bedsheet ataupun kain cadar saja untuk mengikat, sebab tidak ada alat khas yang digunakan. Jadi dan bedsheet ni sebenarnya tidaklah ideal kerana walaupun tujuan dia adalah untuk menutup balik kepatahan tulang pelvis ni, tetapi kekuatan dia untuk menutup dan stability dia banyak bergantung kepada kaedah mengikat itu sendiri. Dan kemudian ada alat-alat yang lain yang terdapat di market pada masa itu, iaitu clamp, contohnya C-clamp yang dibuat daripada luar negara, yang memerlukan pakar bedah sendiri untuk memasukkan alat C-clamp ini. Dan di Malaysia benda itu tak sesuai kerana pakar bedah kita tak pergi keluar ke tengah jalan ataupun ke tempat kemalangan itu berlaku. Jadi kami berfikir kita perlu satu alat yang mudah dipakai, yang mudah digunakan, even paramedik kita juga boleh menggunakannya, dan ianya boleh orang kata do the same job ataupun melakukan tugas atau fungsi yang sama dengan alat-alat yang ada ni. Jadi di situlah timbul keinginan kami untuk mencipta satu alat yang boleh membantu menyelamatkan nyawa, tetapi dalam arti kata lain mudah dipasang atau mudah digunakan oleh sesiapa saja. Pada mulanya dulu, pada tahun 2006 dulu, bila kami basically duduk bersama dan fikirkan macam mana nak cipta alat ni, daripada mula sketch drawing sampai kita dapat menghasilkan prototype yang pertama tu, mengambil masa lebih kurang 3-4 bulan untuk kita buat daripada design pertama. Tapi itu very rough punya ni lah. Kami pun pada masa tu tak ada bajet, kami tak dapat peruntukan daripada mana-mana. Jadi kami menggunakan duit sendiri, lukis sendiri, dan daripada apa yang kami buat dapat sketch tu kami beri kepada seorang tukang kasut yang menjahit kulit dan PVC. Jadi bila dah siap tu lukisan tu kami bagi pada dia, dan beliau pun menghasilkanlah BRIM yang pertama sekali dulu pada tahun 2006 tu. Itulah dia mulanya ceritanya. Bayaran upah untuk bagi pada tukang kasut tu hanya lebih kurang dalam RM290 saja. Bahan-bahan digunakan? Bahan-bahan tu adalah PVC yang daripada tukang kasut tu sendiri. Kemudian ada beberapa alat seperti thermoplastic splint, iaitu strut yang kita masukkan dalam BRIM tu. Itu kami dapat lebihan ataupun bahan-bahan buangan daripada Jabatan Ortotik dan Prostetik di UKM. Jadi kita ambil benda tu, whatever the leftovers tu kita gunakan. Itu makna secara orang kata teknologi kira belakang rumah je lah, kata backyard punya teknologi lah. Jadi itu sebab itulah kos dia murah pada masa tu untuk menghasilkannya. Material dia pun taklah bagus, tapi lebih kepada design dia.
perubahan bentuk dan bendanya daripada yang pertama tu hingga yang sekarang ni ada, boleh saya katakan, yang ketiga. Tetapi perubahan antara 2 dan 3 ni tak banyak beza lah. Jadi kemudian setelah tahun 2006 yang kita buat benda tu, kita pun cuba memperbaiki, tapi pada masa itu kita punya masalah kekal utama ialah dana. Kita tak ada dana untuk membuat kajian berterusan untuk BRIM ni. Jadi hanya pada tahun lepas kami mendapat sedikit suntikan dana daripada dana inovasi UKM. Jadi kami cuba memperbaiki BRIM tu. Jadi menghasilkan BRIM yang kedua, dengan adanya extension, dan yang sekarang ni hasilnya bagi saya kita panggil sebagai BRIM Immobilizer. Itu yang the latest punya bentuk lah yang kami cuba patentkan, BRIM Immobilizer, yang mana dia mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang jauh lebih baik daripada BRIM yang pertama tu. Kita buat setelah mendapat dana inovasi, kita telah memperbaiki, kita telah menghasilkan lebih kurang 20 lebih BRIM, dan kita telah pun melakukan market survey, dan juga kita memberi beberapa hospital secara percuma di utara tanah air, seperti di Kedah sendiri, beberapa hospital seperti Hospital Kulim, Hospital Sultanah Bahia, Hospital Sungai Petani, di Pulau Pinang seperti Hospital Pulau Pinang, Hospital di Butterworth, dan juga beberapa pusat kesihatan untuk mencuba menggunakan dan BRIM tersebut. Dan kami kemudian tu mendapatkan soal selidik yang kita lakukan, dan daripada maklum balas yang kita dapat, boleh saya katakan hampir 100% menyukai alat ini dan merasakan benda ni sangat berguna, berbanding dengan apa yang ada mereka yang ada sekarang. Sama ada mereka ada yang menggunakan clamp, atau ada mereka yang menggunakan yang SAM sling. Itu satu alat yang baru dicipta di luar negara, yang dibawa sini pun mereka dapati bahawa BRIM ni lebih banyak dia punya kelebihan yang ada pada itu. Jadi dia punya testimoni pun kita dah ambil untuk mengenai BRIM. Cuma sekarang ni kami mendapat banyak tempahan untuk mereka nak beli. Cuma kami belum ada dana untuk memasarkan BRIM. Bukan BRIM yang diimport daripada luar barat tu, ialah yang saya katakan tadi, clamp. C-clamp tu. Ia dibuat daripada besi, dan dia digunanya, jadi apa yang berlaku ialah apabila seorang mengalami kepatahan tulang pelvis, tulang pinggul ni,